Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Semalam Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan secara rasmi calon UMNO Barisan Nasional, calon Muafakat Nasional, calon daripada Perikatan Nasional iaitu Muhammad Syarif Muhammad Zain telah memenangi pilihan raya kecil Dun Chini di Pahang dengan undian sebanyak 13,872 undi dan majoriti kemenangan adalah 12,650 undi. Kemenangan rasmi ini dalam PRK Dun Chini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada Tun Dr. Mahathir dan kem politik beliau. Hal ini kerana ayam tambatan Tun Dr. Mahathir iaitu Tengku Datuk Zainul Hisham Tunku Husin kalah di dalam PRK Dun Chini dengan sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat teruk. Tengku Datuk Zainul Hisham Tunku Husin mewakili Tun Dr. Mahathir dengan menggunakan logo, ya kita anggaplah menggunakan logo bunga taik raya warna hitam sebagai calon bebas dengan kekalahan undi hanya mendapat 1,222 undi daripada 15,231 pengundi semalam. Dan yang ketiga adalah Muhammad Syukri Muhammad Ramli, juga calon bebas. Saya kira ini juga adalah utusan Tauke-Tauke Kaya Tun M. Muhammad Syukri Muhammad Ramli menggunakan logo kunci dengan undi yang sangat-sangat sedikit, 137 undi sahaja. Maka apabila kita melihat tiga penjuru dalam PRK Dun Chini, ini adalah satu signal kepada Pakatan Harapan Plus di dalam kem politik Tun Dr. Mahathir bahawa kekuatan UMNO Barisan Nasional bersama PAS dan bersatu dalam Perikatan Nasional ataupun di dalam Muafakat Nasional. Ini adalah satu signal bahawa adalah sudah pasti Perikatan Nasional mempunyai prospek yang cukup besar untuk menang pada PRU 15 akan datang. Dan dari segi analisis dan ramalan politik secara prospeknya, Pakatan Harapan Plus nampaknya gagal untuk memainkan retorik politik pembentukan kerajaan pintu belakang yang mana majoriti pengundi Melayu Bumiputra maupun bangsa-bangsa lain di dalam negara Malaysia, PRK Dun Chini adalah penanda aras yang sebenar. Bagaimana retorik-retorik politik kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap, kerajaan penyamun, perkara ini akhirnya tidak mampu untuk meruntuhkan kuasa UMNO BN di dalam kawasan Dun Chini di Pahang. Maka saya kira pengundi-pengundi di Malaysia makin sedar bahawa apabila Perikatan Nasional itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong secara sah, maka itu bukan kerajaan pintu belakang. Apabila Perikatan Nasional itu bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah Tun Dr. Mahathir menggulingkan kuasanya sendiri dan menggulingkan kerajaannya sendiri di Putrajaya, maka itu tidak dianggap oleh rakyat Malaysia sebagai kerajaan pintu belakang. Maka ini adalah cabaran yang cukup besar kepada perikatan politik, iaitu Pakatan Harapan di dalam kem Tun Dr. Mahathir, sedangkan perikatan politik di dalam kem Najib Razak, Zaid Hamidi, Hadi Awang dan juga termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, nampaknya mereka dalam proses hubungan politik mereka dan pakatan politik mereka semakin membuahkan hasil. Saya Jufazli Syih Ahmad mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada calon UMNO Barisan Nasional Muhammad Syarif Muhammad Zain kerana memenangi kerusi Dun Chini dengan kemenangan yang sangat-sangat luar biasa dan kemenangan yang cukup hebat. Majoriti undi 12,650 undi. Ini adalah peningkatan jumlah undi daripada PRU 14 yang lalu. Bermaksud populariti UMNO Barisan Nasional, populariti Muafakat Nasional semakin meningkat setelah membentuk kerajaan bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional di Putrajaya. Maka kita memang tahu pengundi majoriti di kawasan Dun Chini kebanyakannya adalah pengundi Melayu Islam. Maka saya tidak terkejut bagaimana UMNO Barisan Nasional
walaupun disaingi oleh ayam tambatan Tun Dr. Mahathir, nampaknya Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein, bekas ahli bersatu yang diutuskan oleh Tun M itu kalah dengan sangat-sangat teruk. Bagi pemerhati-pemerhati politik, ada yang menganggap akan berlaku kejutan kerana Tun Dr. Mahathir memberi political endorsement kepada calon bebas iaitu Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein. Tetapi malang dan amat malang, populariti Tun Dr. Mahathir dalam kalangan pengundi Melayu Bumiputera Islam juga semakin merosot seperti mana dilaporkan oleh penganalisis-penganalisis politik di seluruh negara. Ini adalah satu indikator yang cukup jelas. Tun Dr. Mahathir belum mampu secara bersendirian untuk menandingi kekuatan UMNO Barisan Nasional, PAS dan juga Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Dan seperti mana kita sedia maklum, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu, Azmin Ali dan pemimpin-pemimpin sekutu Najib Razak, Zahid Hamid, Hadi Awang juga turun berkempen dalam PRK Dun Chini. Kenapa UMNO BN bersama PAS dan juga Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional menang dengan sangat besar dalam PRK Dun Chini ini? Hal ini kerana jentera politik di dalam UMNO Barisan Nasional tidak memandang rendah dengan lawan-lawan mereka sekalipun Pakatan Harapan Plus tidak menghantarkan calon mereka, tetapi Pakatan Harapan Plus terpaksa menghantar calon-calon bebas menggunakan logo masing-masing. Jika kita menganalisis secara kritikal, PKR, DAP, Amanah mahupun Tun Dr. Mahathir sangat takut untuk menghantar calon mereka menggunakan logo Pakatan Harapan itu sendiri. Hal ini kerana mereka semua tahu mereka tetap akan kalah terus seperti PRU 14 di kawasan Dun Chini. Dan apabila Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu tidak menghantar calon di kawasan Dun Chini, ini gagal untuk menaikkan momentum, sentimen politik dan persepsi politik bahawa Pakatan Harapan itu masih relevan. Sebaliknya, apabila Pakatan Harapan Plus tidak menghantar calon dalam Dun Chini ini, tetapi mereka menghantar calon bayangan mewakili calon bebas seperti Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein, dan ada beberapa pemimpin yang juga menyokong calon-calon bebas ini di dalam Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini membuktikan perang psikologi politik yang dimenangi oleh UMNO, BN, PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Tetapi di dalam Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu dan Tun Dr. Mahathir tidak mempunyai satu confident politik dari segi psikologi politiknya kerana mereka memang tahu mereka bukan sahaja akan kalah dalam PRK Dun Chini, tetapi Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu bersama Syafiq Abdal di dalam Pakatan Harapan Plus yang semakin berpecah belah, mereka juga confirm akan kalah pada PRU 15 akan datang. Ini bukan kali pertama Pakatan Harapan kalah dalam pilihan raya kecil. Sebelum ini, Pakatan Harapan dan Warisan kalah teruk di dalam pilihan raya kecil Parlimen Kimanis, dalam pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands, pilihan raya kecil di kerusi Dun Semenyi, dan pilihan raya kecil di kawasan Tok Mat, iaitu di Negeri Sembilan. Dan ini adalah satu momentum politik yang cukup baik dari segi prospek kepada Perikatan Nasional, kepada Muafakat Nasional, kepada UMNO BN secara khususnya. Maka keyakinan masyarakat Malaysia itu masih kekal kepada UMNO BN, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya memuji segala kempen-kempen politik yang dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh calon UMNO Barisan Nasional yang very humble, yang tidak memandang rendah kepada lawan, dan ini adalah satu strategi politik yang perlu diteruskan untuk pilihan raya yang seterusnya. Sebelum saya mengakhiri analisis politik berkenaan dengan kemenangan Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional dalam PRK Dun Chini semalam, saya suka mengambil perhatian anda semua bahawa Tun Dr. Mahathir dan tauke-tauke kayanya memang cukup sinonim menghantar calon-calon bebas untuk memecahkan undi dalam satu kawasan pilihan raya.
Saya Jufazli Syahmat pernah ditawarkan oleh Tun M dan Tauke Kaya Tun M di Kuala Lumpur pada 4 Februari 2019 yang lalu untuk menyertai pilihan raya kecil Dun Semenyih di Selangor. Ini adalah fakta yang memang saya ketahui sebagai penganalisis politik bebas dan perisik maklumat bebas. Yang mana kenapa Tun Dr. Mahathir menggunakan cara sebegini, ia adalah untuk memastikan satu kawasan pilihan raya itu dicatur oleh beliau dan tauke beliau bagi mencabar status quo politik. Dan dalam masa yang sama saya menolak tawaran tersebut kerana saya tahu ia adalah untuk memburukkan branding saya sebagai generasi muda, sebagai penganalisis politik bebas. Maka bermula pada 4 Februari 2020 saya tidak bersetuju untuk dicalonkan sebagai calon bebas dalam PRK Dun Semenyih, dan ramai rakyat Malaysia tidak tahu apa yang berlaku di sebalik percaturan politik PRK Dun Semenyih 1 tahun yang lalu. Dan ini adalah bertujuan supaya menurut tawaran tersebut Tun M dan Pakatan Harapan kem politik Tun M, dia mahu menang dalam PRK Dun Semenyih. Dia mahu bahawa undi kepada UMNO BN PAS itu berkurangan. Tetapi saya tidak percaya dengan tawaran politik Tun M dan tauke kayanya, yang mana ketika itu saya berjumpa dengan tauke kaya Tun M di satu shopping mall Publica di Kuala Lumpur lebih kurang jam 2 petang 1 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini saya masih menjalankan tanggungjawab saya sebagai penganalisis politik bebas. Saya tidak lagi mau jadi ahli politik. Dan jika kita melihat komposisi calon dalam PRK Dun ini, 2 calon bebas ini adalah cukup luar biasa, kerana di belakang mereka saya yakin mereka kedua-duanya adalah diupah oleh Tun M dan tauke kaya Tun M. Sekali lagi sebagai kesimpulan, Tun M menghantar calon bebas ini tidak perlulah diteruskan untuk PRU 15 akan datang ya. Ia tidak akan menghalang UMNO BN PAS untuk menang dalam PRU 15 akan datang bersama Perikatan Nasional. Sekali lagi secara tuntasnya setinggi-tinggi tahniah kepada pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional PAS dan juga Bersatu dalam Perikatan Nasional. Kesepakatan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya adalah sebab utama kenapa rakyat Malaysia semakin percaya dengan pemerintahan UMNO BN PAS bersama Bersatu untuk mempertahankan kepentingan rakyat semua bangsa dan semua agama. Kepada Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan yang sangat takut mahu menggunakan logo Pakatan Harapan dalam PRK Dun ini, sila cuba lagi untuk PRU 15 akan datang. Dan saya ingin ingatkan Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim, Lim Kit Siamat Sabu, Dr. Wan Azizah, PKR, DAP, Amanah dan juga Syafi Abdal bersama Warisan perlu bersedia untuk tumbang di tangan rakyat, kerana kemenangan PRK Dun Chini ini adalah signal daripada rakyat bahawa kami tidak percayakan Pakatan Harapan yang sudah menipu manifesto PRU 14 yang lalu. Checkmate and game over Tun Dr. Mahathir. Terima kasih.